ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang dimuliakan Ustaz Zaki selaku pengacara majlis yang merangkap Ajutankuasa Tarbiyah Paksi Krian, Ustaz-ustaz, saudara-saudara, makcik-makcik, kakak-kakak yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi untuk bersama-sama dalam kelas pengajian yang di Kali Hibung ini. Kalau waktu saya pengajian Al-Mutawhid lah. Dan kita bersyukur kehadrat Allah SWT. Kita baru saja menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dan saya nak ucapkan tahniah lah pada mereka yang sudah merancang awal-awal untuk berazam melakukan ibadat korban. Siapa yang dah buat, alhamdulillah, tahniah. Bagi tahun depan, siapa yang belum buat, cadang nak buat, orang kata himpunlah sikit-sikit, sebulan RM30 ke RM40 ke RM50 berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan kalau boleh pakat-pakat lah. Pada saya, kalau untuk kawan-kawan pergi mengaji tu, kawan-kawan pergi mengaji tu, satu grup tu mengaji pakat-pakat, kalau boleh dapat sekot lembu pun jadi. Jadi maknanya tak kira lah kampung main mana pun. Yang penting kita tak kira kampung, kita kira dengan adanya persahabatan kita dapat melakukan ibadat kepada Allah. Yang tu yang kita nak. Jadi untuk ibadat korban, pada saya lah, kalau Nabi SAW sebut azimu dhahayakum, azimu, besarkan dhahayakum, sembelihan korban kamu. Kalau boleh cari yang paling besar. Cari yang paling besar bermakna kalau nak besar kena pakat-pakat lah. Kalau seorang 300 dapatlah yang paling kecil. Kalau 3,5 dapat sedang. Kalau 400 besar sikit. Kalau kata 500 besar lagi lah. Ya, maksudnya kita boleh pakat lah tu. Selalu orang main kutu kan. Main kutu selalu orang main kutu dah bela ni main kutu dengan duit. Main kutu dengan duit. Tapi jangan ambil terus. Ambil simpan bulan tabung benda hari. Okey, jadi untuk pangguhan. Dapat dah. Cukup 10 bulan, cukup 9 bulan. Boleh dah semua pakat-pakat buat. Nak beli lembu korban dalam keadaan kita himpun sikit-sikit. Baik, itu cerita tajuk korban. Manakala orang kata bagi saudara mara kita yang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, yang jadi tetamu Allah Taala yang malam ni ke semalam penerbangan pertama balik? Semalam kan? Semalam berita habaq dah semalam. Ustaz Jamil Akhir beritahu. Dan insya-Allah pada mana tengah balik. Duduk sana tu kan lama pun. Ya. 40 hari tak lama. Tapi nak habaq bagi kita yang bagi orang yang belum lagi, maka persediaan segala bentuk, semua persediaan. Maksudnya kok mana pun nak pergi kena ada duit. Hak tu wajib ada. Yang keduanya, kita punya mental kita, emosi kita, yang paling naknya spiritual, roh kita tu. Sama ada kita sempat pergi ke tak sempat pergi, pastikan kita punya roh kita sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah. Bila kita pergi sana, disebut kita tetamu Allah, Dhuyufur Rahman, ya, Dhuyufur Rahman. Tetapi kalau pergi dalam keadaan duit banyak 100,000 dalam akaun, duduk first class, tapi dia punya jiwa dia, hati perasaan dia, hati private, hati tukang kebun. Bukan hina tukang kebun, tidak. Maknanya dari segi kelas. Orang kata dalam sekolah tu kan, maknanya jawatan paling rendah kan. Kalau office boy tu tinggi sikit. Kalau jawatan tukang kebun tu jawatan paling rendah. Tak ada dah jawatan paling rendah dalam sekolah tu. Saya cerita sekolah lah, saya sekolah kan. Aku lain tak erti nak cerita. Jadi kalau boleh, apa saja kemampuan kita berada di tahap yang lebih baik. Maksudnya bermula dari sekarang ni, cuba biasakan diri untuk bagi ruang hati kita berjinak dengan Allah. Tak boleh banyak tu 10 minit lah sembahyang. Cuba beri perhatian. Kalau dapat, memanglah walaupun tak 100% kita dapat, kita qadha balik dalam wirid ketika lepas sembahyang. Beri balik tumpuan kita, fokus balik. Okey. Tak boleh juga sambil-sambil berjalan.
sambil tengah mengaji Quran, cuba bagi sikit hati kita kepada Allah, supaya apa? Segala yang kita asuh bertahun-tahun untuk menjadi tentera Allah, bila sampai ke tempatnya yang sebenar, tempat yang sebenar yang kita tempat kemuncak segala ibadat dalam Islam ni, pada ketika itu hati kita sudah bersedia masuk. Orang kata kalau kita lah buat rumah dulu kan, rumah kayu tu, nak masuk rasuk dengan tiang kan, nak masuk rasuk dengan tiang tu, bila kita pukul tung rapat masuk elok, tak nak longgak. Sama ada tak masuk langsung kalau tak kena gaya, ataupun jadi longgak. Saya buat perumpamaan macam tu supaya apa? Bila dia ketuk di ujung sana, 3 badan tiang, tung masuk lepas, sampai kat sini, masuk ngam-ngam elok cantik ya. Kemah elok tiang tu dah boleh angkat untuk pacak sebuah rumah. Maksud saya macam tu, hati perasaan kita tu dengan ilmu yang kita ada sudah benar-benar kita ni bila-bila masa rasa aku ni tekong tak mana, pergi cari ilmu. Macam mana? Tanya pandangan tuan-tuan guru untuk kita nak selesaikan bagaimana kita punya keserasian roh kita ketika ibadat mendapat kualiti paling tinggi ketika mana kita beribadat di tanah suci. Kalau tak dampi pun kita dah usaha dapat. Tapi kalaulah kata kita tak usaha ke arah tu, orang potong gaji senang, nak impun duit senang. Potong gaji dapat duit sikit tambah, tapi nak tambah iman, dia kena ada perkiraan lain. Tak boleh potong gaji ya. Dia kena peruntukan masa untuk mengaji, untuk ibadat, untuk mujahadah, untuk kita bertafakur kepada Allah. Satu persatu kita kena lalui benda tu. Supaya apa? Bila kita sampai ke sana, walaupun kita minta maaf orang paling miskin lah di kalangan semua jemaah haji, tapi kita orang paling kaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa Allah dekat dengan kita. Kemana kita pergi, Allah Ta'ala yang jaga kita. Kemana kita pergi, Allah Ta'ala tempat bergantung kepada kita. Allahu Akbar. Dan di sana kita nak cari tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tu dia, memanglah kalau dalam Quran sebut ada banyak tanda-tanda kebesaran kehebatan Allah di tanah suci. Bila pergi tengok, ya Allah ya Tuhanku, memang betul lah macam mana aku mengaji Quran. Pada masa tu akan bertambah iman kita, insya-Allah, sebab kita tengok dengan mata kepala sendiri hebatnya. Saya bagi contoh satu je. Ayat Zamzam pernah terina? Tak pernah. Tempat paling di antara tempat tak ada hujan, air Zamzam tak pernah kering. Tapi sistem, minta maaf lah, sistem dia punya kumbahan dia tak masuk Telaga Zamzam, dah lain kan, Mekah kan. Sebenarnya sistem kumbahan dia terpah kelin, tapi ayat Zamzam mai ya Allah ya Tuhanku. Nak kira dengan perkara hujan mai mana hujan sampai dalam kata Allahu Akbar Allah. Jadi itu mukadimah saya ni. Pada saya kata sama-sama lah kita peringat diri kita ya, saya sendiri, supaya apa? Kita perhati balik kita punya kualiti ibadat kita. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ni semakin berumur semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Okey, baik, kita masuk kepada buku kita. Minta maaf lah tuan-tuan dan puan sekalian, setelah saya buka buku Jawi, saya rasa senang faham buku Jawi daripada buku Rumi. Itu yang saya letak depan ni. Siapa ada Jawi? Ada Jawi? Okey, tak apa, ada Jawi tak apa. Lah ni saya nak baca Jawi. Isi dia sama, tapi sikit ada bahasa ni bahasa tua, tapi banyak dia lebih mafhum tepat daripada kitab Rumi ni. Okey, baik, saya nak ulang kaji sikit hak yang kita belajar itu. Kita dah habis sifat kalam kan? Okey, sifat lagi kalam kita habis dan kita dah masuk pembahagian sifat-sifat 20 tu. Saya dah ulang kaji sikit pada bahagian sifat-sifat 20 yang terbahagi kepada berapa? Ingat tak? Kalau saya angkat macam ni, soal kata 5. Okey, sifat 20 yang kita belajar itu terbahagi kepada berapa? Ustaz nak tengok buku tak? 4. Apa dia? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Okey, cuba perhati pelan-pelan. Baik, saya nak baca daripada titik ikut buku Jawi ni. Dan sifat yang pertama, jumpa tak? Dan sifat yang pertama tak jumpa. Tapi tajuk sifat-sifat Allah itu ada 4 bahagian. Tu tajuk dia tu. Kitab Jawi dia tak tinggal perkataan. Kitab Rumi dia dah
Perengang-perengang dia tertinggal perkataan. Okey. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah. Okey. Kan? Ada. Okey, nisbah kepada nafsun. Nafsun tu di diri. Ini saya baca Jawi ni. Sama mafhum dia pada nombor 1 tu. Nah, sama mafhum dia pada nombor 1. Boleh terima ke tak? Boleh ikut? Boleh ke tak? Muka surat kitab Rumi 28. Kitab Jawi saya, kitab tua ni muka surat apa? 10. Yang ni muka surat 10. Hati Hanifih ni. Dia lama. Sama? Lagi lama yang tu tak. Oh, ini lama lagi? Lagi Ini bahari lagi. Tak apa. Untuk cari bagi dapat dulu. Sekali baru kita berjalan sama-sama. Tengok. Ya? 24. Dah. Kalau Jawi yang ni 24. Tak apa. Saya ambil hak original. Jawi original ni. Sebenarnya hak Jawi tu moden tu dah dipermudahkan sikit dah bahasa dia. Ya. Tapi saya baca lagi, kita bandingkan tengok bahasa supaya dapat faham balik. Kenapa? Sebab bila saya baca kitab Jawi ni, saya nampak ada hubung kait di antara cerita atas dan cerita bawah. Sebab tu sekejap lagi ada pandangan-pandangan, kita akan tengok balik lah pelan-pelan. Kalau tak faham sekali Ustaz, tanya. Baik, saya ulang balik. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah. Nisbah kepada nafsu dengan makna zat. Okey? Jadi ceritanya bila nafsiyah tu asal kalimah apa? Nafsu kan diri kan? Kullu nafsin, setiap yang bernafas, setiap yang punya diri, ya? Pasti akan merasa mati. Okey, nafsu diri bermakna zat. Zat dalam perbincangan ketuhanan kepada Allah, kita tak habaq diri Allah, kita sebut zat Allah, istilahnya macam tu. Kita tak sebut diri Allah, istilahnya zat Allah. Jadi senang faham. Kerana tiada melazim ia melainkan akan zat. Bila sebut kata yang pertama tu nafsiyah, diri. Nafsiyah tu bermaksud diri. Perbincangan sifat tu tidak boleh dipisahkan dengan zat Allah. Tidak boleh dipisahkan dengan zat Allah sebab dia bincang secara khusus. Hanya satu saja sifat. Dalam sifat 20 ni dikhususkan untuk zat Allah. Iaitu wujud. Tak ada wujud hal yang tak ada habis. Baik. Dia sebut kata bila tiada melazimkan ia melainkan zat akan zat, maka sekali sifat wujud mesti ada pada zat Allah Taala. Baik. Itu satu cerita habis yang dikatakan nafsiyah. Dan yang 5. Nombor 2 kan 5 tu kan? Nampak tak nombor 2 tu? Okey ya. Dia sebut dalam bahasa kita ni dan yang 5. Maknanya yang 5 tu apa? 5 yang baki selepas 1. Semua ada apa? 20. Sekarang satu kita ambil. Satu kita ambil wujud kan? Ya. Lepas tu ada pembagian kedua ada 5. Okey baik. Pergi pelan-pelan supaya kita belajar dengan elok. Dan yang 5, kemudian daripadanya, maknanya selepas tu adalah sifat salbi, sifat salbiah. Dan makna salab itu nafi. Kataan salab tu salbiah atau berkataan salab. Apa makna salab bermakna nafi? Kalau Hindustan cakap nahi. Kerana tiap-tiap satu daripadanya, maknanya tiap-tiap satu daripada yang sifat yang 5 tu menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Ya? Maknanya qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsih, wahdaniyah. Semuanya menafikan kekurangan pada Allah Ta'ala. Bila kita sebut wahdaniyat asalnya Allah, maka dengan automatik menafikan segala yang Allah Ta'ala itu berbilang. Okey, lagi mudah faham betul lah. Ni ulang kaji nah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan 7. 7 bahagian yang keberapa ni? Yang ketiga kan? Ya. Dan 7 yang kemudian daripadanya sifat ma'ani, kerana ia beberapa makna yang berdiri dengan zat Allah. Sifat ma'ani itu dipanggil makna. Makna kok mana makna sifatnya dia pasti ya. Kan? Senang faham itulah.
Kalau kita dari segi bahasa, hang tahu ke makna dia. Kan? Kalau kita pada segi bahasa tahu makna tu, tahu maksud. Tapi sebenarnya kalau tahu makna bukan semestinya tahu maksud. Ada yang kita baca tahu makna tapi tak tahu maksud. Antara makna dengan maksud mana lebih dalam? Maksud lebih dalam, kan? Sebab tu kalau kita baca Quran terjemah, kita tahu makna kan? Tapi maksud belum tentu kita dah. Kita tahu. Baik. Habis. Maka inilah 13 sifat serta segala lawannya. Ada kat tentu? Ada kan? Tak apa, saya baca ikut kami. Saya ulang balik. Dan maka inilah 13 sifat serta segala lawannya dan segala dalilnya yang wajib kita ketahui akan dia atas jalan tafsir pada qaul yang rajih. Faham tak? Kuat. Yang rajih tu yang kuat. Pandai yang kuat. Maksudnya sekarang ni dalam perbincangan kita setakat ini yang saya baca ni kan, saya baca ni, dia cuma habaq. Dia kata apa? Dia habaq sekarang ni untuk pembahagian sifat 20, cuma 3 perkara dibincang dulu. 3 bahagian dibincang dulu. Okey. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani. Ma'nawiyah dia habaq lagi? Tak habaq lagi. Okey, baik. Jadi oleh kerana ma'nawiyah dia tak habaq lagi, dia habaq siap dah. Bila tolak sifat ma'nawiyah, jumlahnya 13. Yang 13 kita baca tadi ni, 3 bahagian tadi ni, serta lawannya dan segala dalil-dalil dia, okey, yang wajib kita ketahui akan dia atas jalan tafsir. Maksudnya 13 perkara, 13 sifat, termasuk lawan dia dan dalil-dalilnya sekali, wajib kita tahu secara tafsir, secara terperinci. 13 perkara ni wajib tahu, wajib ngaji, wajib ngerti, termasuk dalilnya secara terperinci, kan? Siapa yang kata 13 perkara ni wajib tahu sekali dengan dalil dia secara terperinci? Siapa yang kata? Pandangan mana? Imam Asy'ari. Kata-kata ni adalah pandangan Imam Asy'ari, dan inilah pandangan paling kuat menyatakan, okey, wajib ke atas kita mengetahui 13 sifat yang wajib bagi Allah. Ni ingat paling kuat. Baik. Sekali kita pergi depan lagi. Boleh faham tak? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Saya mengajak, saya bertanya betul, takut saya seronok seorang-seorang. Saya lagi berderah Ustaz apa kita tahu InsyaAllah nah. Rabbuna yusahil insyaAllah. Baik. Bersalahan bagi qaul qadhi. Siapa dia qaul qadhi tu? Abu Tayyib Bakar Muhammad bin Al-Baqalani Al-Makki dan Al-Haramain. Dia nak habaq apa di sini? Hak tadi Imam Sya'ari adalah pandangan yang pertama, pandangan paling kuat. Ada juga imam lain yang bersalahan pendapat tentang sifat 20. Siapa dia? Iaitu Al-Qadhi, kemudian Imam Al-Haramain. 2 orang. Terima tu dulu. Bahawa segala sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir itu 20, dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Boleh faham? Maknanya sekarang ni, kata Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari, bagi kita orang Islam hanya wajib tahu secara tafsir dengan dalilnya sekali takat 13 sahaja. Baik. Ni yang kata mazhab dalam tauhid. Bukan mazhab dalam fiqh, mazhab dalam tauhid. Mana kalau Imam Haramain kata dengan Al-Qadhi itu, Abu Tayyib mengatakan bahasanya bukan 13, sebenarnya 20. Baik. Ditambah dengan sifat maknawiyah yang 7. Dan menjalani atasnya oleh Syekh Sanusi di dalam akidahnya Matan Ummul Barahin. Okey, dan ini qaul dan ini qaul ialah yang masyhur sekarang ini. Okey, baik, berhenti dekat tu. Ada tak berhenti dekat tu? Ada. Saya ikut kata Jawi senang. Okey, maksudnya sekarang ni bila
Imam Haramain buat keluar pandangan bahasanya yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam adalah 20 sifat dengan tambah sifat makna yang tadi. Dan pandangan yang sama digunakan oleh Syekh Sanusi. Syekh Sanusi ni ulama yang mengarang kitab namanya Ummul Barahin atau Matan Ummul Barahin, kitab satu bentuk matan dalam pembelajaran akidah. Kalau orang-orang ngaji pondok biasanya akan jumpa lah. Sekolah tak jumpa kot kitab ni. Kalau biasa tak jumpa mengaji kitab kecil je, kitab dia macam matan bina tu. Pernah buka tapi tak pernah sampai habis. Baik. Yang pentingnya sekarang nak habaq apa? Ya, nak habaq apa? Iaitu pandangan yang kedua ni pandangan yang masyhur. Pandangan yang masyhur. Maksudnya sekarang pandangan pertama pandangan yang rajih paling kuat. Pandangan kedua pandangan yang masyhur. Kadang-kadang ada benda yang masyhur gelemo semua orang tahu tapi tak buat benda pun. Faham tak? Maknanya sekarang ni pandangan yang masyhur ni maknanya pandangan yang ramai orang tahu. Sebab tu kita kata wajib ngaji sifat 20. Tak ada orang kata ngaji sifat 13. Pasal yang tu orang jarang cerita. Orang tak orang nak tahu sangat termasuk kat sini lagi. Kan? Bila mengaji-ngaji, oh macam tu rupanya. Pandangan kuat 13. Tak apalah. Yang penting sekarang ni 13 ke 20 kita pakai 20 biar semua tahu. Kita semua tahu. Baik. Dan yang 7. Baru dia nak hafal sifat apa ni? Ada tak dah yang 7? Dan yang 7 ni tak ada dalam kitab Rumi. Cuma dia hafal ada 7 sifat makna. Ya. Selepas perkataan masyhur ini, ya, sekarang ni dia ada kalimah dan yang 7. Ada nombor 1 nota kaki, ada nota kaki? Tak ada kan? Tak ada. Tak apa. Yang tu ada pada perkataan 26 kan? Okey, saya baca dulu kan? Baik. Oleh kerana kitab Jawi ni dia utamakan nota kaki, saya baca nota kaki dulu. Baik. Dan yang 7 nota kaki dia apa? Qauluhu ta'ala qadiran. Sama macam itu kan? Kata-kata dalam ayat buku ni bermula dengan qauluhu ta'ala qadiran. Artinya keadaannya yang sentiasa berkuasa. Okey, apa huraian dia? Baik. Ketahuilah olehmu bahawasa yang dibilangkan sifat. Sifat, ya. Pada qaul ini iaitulah kaunuhu qadiran. Ada tak di situ? Tak ada. Ada kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Oh, yang bawah tu ya? Ya, yang bawah. Yang bawah tu. Tak apa, saya ulang balik. Ketahuilah olehmu bahawasa yang dibilangkan sifat pada qaul ini iaitulah kaunuhu qadiran. Bukannya qadiran. Ya. Hak bawah tu 26 tu? Ada. Nota kaki tu kan? Ya. Okey. Maka dan habaq sini ada beza. Bila kita sebut ayat kaunuhu ta'ala qadiran dengan sebiji perkataan saja qadiran, ada beza. Ada beza. Nah, baik. Jadi kita tengok sambungannya dia lagi. Bukannya, maka hanyalah dengan ketiadaan kaunuhu, kerana qadiran itu zat yang bersifat dengan kudrah, bukannya ia sifat. Nampak lagi tak? Okey, saya bagi. Permudahkan sikit. Okey, saya baca ikut Rumi supaya boleh ikut. Okey nah. Katanya kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaannya ta'ala iaitu yang sentiasa berkuasa. Anda hendaklah mengetahui bahawa bagi qaul ini dibilangkan sifat itu ialah kaunuhu qadiran. Cara sebutnya apa? Cara sebutnya nak bincang sifat Allah 13 ni hak yang apa maknawiyah ni kena sebut kaunuhu qadiran. Kena sebut begitu. Bukannya qadiran. Kena tambah kaunuhu. Bila nak sebut bincang sifat Allah kena sebut kaunuhu. Pasal apa? Kerana qadir kat qaf alif dal ra kan?
Kata qadir itu maknanya yang berkuasa. Saya ulang balik. Qadir itu maknanya yang berkuasa. Yang berkuasa itu bukan sifat. Yang berkuasa itu adalah zat Allah. Sebab tu dia kata tak boleh guna qadiran. Nak bincang sifat Allah, sifat manusia, tak boleh tinggal kalimah kaunuhu. Faham tak? Tak boleh tinggal kalimah kaunuhu. Kalau siapa sebut sifat Allah Ta'ala qadiran, tak kena. Pasal apa? Yang kita nak bincang bukan zat, kita nak bincang sifat. Sebab qadiran adalah zat Allah. Sebab dari segi makna, qadiran maknanya yang berkuasa. Yang berkuasa adalah zat. Alim, sifat. Ilmu sifat. Alim yang sangat mengetahui zat Allah. Nah, okey, baik. Sifat zat yang bersifat dengan kudrat. Jadi cerita dia ginilah. Ni, tengok sini. Kalau sebab perumpamaan lah. Sini zat Allah Ta'ala. Contoh ni nak bagi nampak ni bukan zat Allah ha? Ni sebagai bagi pemudah contoh. Ni zat Allah. Sini sifat dia kudrah. Faham tak? Sifat dia kudrah. Sekarang ni sifat kudrah ni ada pada zat Allah yang tak boleh dipisahkan. Faham tak? Ya. Kita senang kita pisah ni dah bagi nampak. Okey, bagi apa nak senang faham. Jadi bila duduk kat sini, sekarang ni kalau kita pecahkan dia, Allah Ta'ala ni bersifat dengan kudrah, kan? Bila dia bersifat dengan kudrah, secara automatik dia ni qadir, yang berkuasa. Faham tak? Bila dia bersifat dengan kudrah, dia ada sifat kudrah, dalam masa yang sama dia dipanggil qadir, dia adalah yang berkuasa. Faham? Nah, bila dia berkuasa itu bukan sifat. Yang berkuasa itu adalah zat Allah, sifatnya kudrah. Boleh? Okey, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia bukannya sifat. Demikianlah dikatakan kepada baki yang lagi 6 sifat itu. Saya masuk balik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang tinggal lagi itu, maka barang siapa i'tiqad bahwasanya qadir dan murid, bawah tu nah, dan alim. Nampak nah? Dia tak kata ilmu nah. Dia kata alim. Kan? Ada alif kan? Alim. Dan hayyun. Dan sami'. Dia tak kata sama', sami'. Sami'. Dan basar. Sebabnya basir tu. Basir bukan basar. Dan basir. Dan mutakallim. Nah, ada berapa semua? Qadir, murid, alim. Ya, cara kita sebut dah tak sama dah. Asalnya kita sebut qudrah kan. Sekarang bila kita sebut tentang zat Allah, kita panggil qadir. Betul alim. Betul hayyun. Betul sami', basir. Betul mutakallim kan. Itu sifat adalah i'tiqadnya itu salah. Siapa yang beriktikad kata qadir itu sifat, alim itu sifat, sami' itu sifat, yang 7 itu sifat, okey, maka i'tiqadnya salah. Sebab dia bukan sifat, dia adalah zat. Pandai. Anak saya pandai hebat seronok. Habis. Ada sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biarkan kat sini. Dan jika adalah 7, membilang dia sifat itu, dia dah beberapa kitab Melayu. Ada dapat kitab Melayu tak sini? Tak ada. Tak apa. Kerana mengikut bagi setengah daripada kitab-kitab Arabiah sekalipun, maka bahasa demikian itu tasamuh yang keji, maka hendaklah terjaga bagi demikian itu. Wallahu a'lam. Maksudnya gini, ada kitab yang sebut kalimah qadir, alim, hayyun itu semua disebut kata itu adalah sifat Allah. Dia sebut tu sebab ada kaitannya dengan pembelajaran sifat maknawiyah. Cuma dia tak letak kaunuhu sahaja. Faham tak? Jadi sekarang ni sebenarnya pada dasarnya itu adalah merupakan satu kesalahan. Tapi dibenarkan juga letak pasal nak bagi senang orang faham ngaji. Pasal benda tu dekat sangat. Tinggal kalimah kaunuhu jadi zat. Ada kalimah kaunuhu jadi sifat. Yang nak bincang sifat, bukan nak bincang dengan kita zat. Kita nak bincang sifat Allah. No? Jadi
Berdasarkan kepada apa yang disebut ni, maka dia minta kita kena sedar dan berjaga-jaga ketika mana kita membincangkan sifat maknawiyah ni. Nanti ramai yang tergeleceh. Maksud tergeleceh tu tersilap. Mengaji tak faham, tak apa, dengan silap faham. Okey, habislah. Itu untuk yang cerita tu. Masuk pula. Okey. Kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya keadaannya Ta'ala itu berkuasa. Tak sebut Allah dah. Dah sebutnya keadaannya Ta'ala itu, maknanya keadaannya keadaan Allah lah. Kaunuhu tu kembali kepada Allah. Baik. Dan mustahil, keadaannya yang lemah. Baik. Dan makna keadaannya Ta'ala yang kuasa itu berdiri kudrah pada zatnya Ta'ala atas qaul yang pertama. Mana dia qaul yang pertama ni? Nak cari balik tak mana nak pergi. Maka sesuatu kekelakuan. Okey, berhenti tak dulu tentu. Jadi nak habaq bagi cerita mudah aja. Cerita dia, kenapa Allah Ta'ala bersifat dengan kenapa kita sebut Allah itu qadir, zatnya qadir, sebab keadaannya zat Allah Ta'ala itu sentiasa ada padanya sifat qudrah. Sebenarnya sifat qudrah sifat makni, kan? Oleh kerana sifat qudrah tidak boleh dipisahkan dengan zat Allah Ta'ala walaupun sesaat pun. Okey, maka sentiasalah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah. Jadi Allah Ta'ala jadinya qadir. Allah Ta'ala qadir. Dan dalam masa yang sama kita kena ingat Allah Ta'ala itu sentiasa bersifat dengan qadir. Dia adalah qadir. Pasal apa? Dia sentiasa ada sifat qudrah. Pusing-pusing bimai tentu jugalah. Tapi kena faham kata kunci dia, kan? Hal keadaan cumanya sekarang ni dia sebut kaunu, membayangkan satu keadaan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Okey? Macam mana hal keadaan zat Allah Ta'ala yang sentiasa berkuasa, itulah kaunuhu ta'ala qadiran. Baru sampai dia punya stesen dia. Tak apa, tak sebut ta'ala. Cuma ta'ala ni lebih kepada penghormatan. Kaunuhu qadiran. Boleh, tak ada masalah. Tapi hu tu tetap mesti ada. Pasal apa? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau macam itulah, kan? Kalau macam itulah punya cerita dia, kan? Maka senanglah bagi kita sebagai hamba Allah ni, sebab Allah Ta'ala kuasa dia tak pernah padam, tak pernah habis, sentiasa ada. Sebab tu siapa yang bergantung dengan kekuatan Allah, maka kekuatannya sampailah dia mati. Kekuatan orang tu akan sampai mati, tapi kekuatan Allah tidak akan hilang sampai bila. Macam baru cerita apa? Cerita badan. Nak jadi kuat makan muntah hantu, muntah jin. Itu dia. Jaga baik. Kalau makan tongkat li tahan lagi, masih lagi kategori yang harus, kan? Tapi kalau makan muntah jin nak jadi kuat macam pasal tergamuk makan, tak ada dua. Nak habaq bagi apa di sini? Sebenarnya kalau dia makan muntah jin sekalipun dengan satu keadaan orang tak kebun yang dia jaga, dia boleh tempah cerah perhabis kau pula hamba dia tengok kita terkejut lapang, kan? Ni bukan kerja manusia ni, kan? Tapi nak habaq bagi bahasanya manusia yang bergantung kepada selain daripada Allah tetap lemah juga, tetap lemah. Itu satu. Yang keduanya kesimpulan, kalau nak jadi kuat makan muntah jin, muntah hantu tu apa hukumnya? Yang tu kena fikir juga. Taklah dia membuka kata apa tu cerita dongeng, betul dia memang tak tahu. Kita ambil pengajaran saja. Baik. Dan sesuatu kelakuan yang menengahi antara maujud dan ma'dum, yang lazim bagi qudrah pada qaul yang kedua, dan demikianlah keadaan ada sesuatu yang dengan ketiadaan kehendaknya langkau. Dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Jadi cerita dia mula masuk kepada satu bidang yang tak agak macam pada kita lah. Tadi hak ceritanya hak pertama dia faham dah.
Yang saya nak baca ni pula, dan sesuatu kelakuan yang menengahi antara mawjud dan ma'dum. Apa maksud dia? Yang lazim ia bagi qudrah. Bila sebut hal keadaan, ni kalimah hal keadaan tu, hal keadaan tu merupakan satu keadaan. Kita sebut hal keadaan, kita tambah lagi Allah Ta'ala sentiasa berkuasa. Maka ada pandangan menyatakan bila sebut hal keadaan ni, perkara yang duduk di tengah-tengah antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Kalau orang tanya, hang faham tak? Tanya keadaan, kan? Bolehlah tengah-tengah ni, kan? Kita tahu dah dia tu tak tahu mana, nak kata sihat sangat dok, sakit sangat pun dok. Macam tu lebih kurang maksud dia. Tapi perlu pada huraian dalam begini. Saya bagi tu hak yang sikit je tu. Ya. Jadi hal kelakuan yang menengahi antara mawjud dan ma'dum yang lazim, maknanya yang pasti bagi qudrah pada qaul yang kedua, dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Maknanya perbincangan sifat ma'nawiyah ini adalah merupakan perbincangan yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Keadaan sifat ma'nawiyah ni kena faham itu dulu. Faham tak? Sebab tu dia ada pandangan pertama, ada pandangan kedua kan. Supaya bila kita ada pandangan itu, hak pertama kita faham dah, hak kedua ni dia kata yang dikatakan hal keadaan kaunuhu tu merupakan satu kelakuan. Kalau kita sebut kelakuan ni, bahasa Melayu kita macam mana nak faham ni? Kalau kita nak bagi senang nampak mana satu kelakuan adalah satu keadaan yang menceritakan tentang zat Allah. Dia kata bila sebut antara mawjud dan ma'dum, antara ada dan tiada. Nak kata tak ada, nak kata ada tak ada, sebab dia keadaan, cerita keadaan saja. Contohnya orang tanya macam mana keadaan di Syria sekarang ni, kan? Allah ni bergolak. Tapi bukan semua tempat golak. Ada juga tempat yang aman, kan? Itu dikatakan keadaan. Faham tak? Jadi maknanya sekarang ni pandangan yang kedua menceritakan bagaimana keadaan yang dikatakan sifat ma'nawiyah itu adalah kelakuan dan keadaan sifat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat qudrah. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat qudrah, dikatakan kaunuhu Ta'ala qadiran, itu merupakan satu keadaan bagi zat Allah. Okey, tak apa. Yang ni saya letak tanda soal supaya apa? Saya ingat balik akan datang. Kita sambung sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seandainya saya nak pendalaman ni bahaya, sebab nak kena tengok lebih halus lagi. Baik. Kaunuhu muridan. Dia lengkap tak mana dah? Muka surat berapa dah hak Rumi? 29 sama. Kaunuhu muridan. Saya baca baliklah hak Rumi, sebab nampak dah boleh masuk tadi dah ni. Artinya keadaannya yang menghendaki. Mustahil ada sesuatu yang ketiadaan kehendaknya. Ya, mustahil ada sesuatu dengan ketiadaan. Bermakna bila sebut mustahil ada sesuatu tu, segala apa yang ada di alam ini, sama atas bumi ke atas langit tak mana saja di alam cakrawala ni, adanya sesuatu benda tu, kan? Semuanya ada dengan kehendak Allah. Tak ada satu pun. Kalau ada satu benda yang wujud atas muka dunia ni, seluruh alam ni, yang adanya bukan dengan kehendak Allah, itu mustahil. Sebab tak boleh lari daripada dalam kehendak Allah. Kita ringkas kata macam tu. Ngaji laju. Baik, yang ketiga, kaunuhu ta'ala aliman. Artinya keadaannya yang mengetahui. Mustahil keadaannya yang jahil. Sebab itulah kita ni yang kita menumpang tuah rahmat ilmu Allah untuk hidup atas dunia. Dengan sebab lepas rahmat ilmu Allah Ta'ala lah kita dapat belajar. Allah Ta'ala kurniakan akal dan segala panca indera untuk kita menjalani kehidupan seharian, memenuhi kewajipan sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Tapi kalau kita tahu Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan tersangat tahu, kita sombong tak mahu belajar, bermakna ada satu kesilapan lah. Sebab
Barangkali kita hanya pandai bidang kita sahaja, bidang lain kita tak reti. Tapi yang paling penting sekarang ni, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah, hak tu kena cari dulu. Tak kira umur berapa pun. Sebab tu mengaji tak boleh berhenti, belajar tak boleh berhenti. Kena belajar. Lagi kita belajar, kalau makin kita tawaduk dengan Allah, itu ada hasilnya. Lagi kita belajar, kita jadi sombong dengan Allah, Allah rugilah kita. Ya. Baik, yang keempat, kaunuhu ta'ala hayyan, arti keadaannya yang hidup. Arti keadaannya yang hidup, mustahil keadaannya yang mati. Memang teramat mustahil lah. Allah. Kalau saya duduk di Mesir, mungkin Ustaz lagi sama kot di sana Maghribi, bila ada saja hamba Allah meninggal, diumumkan di masjid, kok besar surah, baqa'ul lillah. Ayatnya baqa'ul lillah. Apanya baqa'? Kekal. Baqa'ul lillah, kekallah kembali dia kepada Allah. As-sayyid nama fulan bin fulan bin fulan. Okey, wasalatul janazah, sembahyang jenazah dia bang, pukul apa. Tak ada siapa surat, tak ada surat rasmi. Surat lagi tengok tak, kalau kita sembahyang lepas asar, bawa jenazah tu pakat mai sembahyang penuh masjid. Dia umum macam tu lah. Punya seronok tengok budaya daripada sana. Satu sampai surat RM3, RM5 tak ada. Tak ada. Oh, jadi gitu. Yang tu. Oh, kata hebat betul Arabnya. Pakat pergi sembahyang. Yang buat pergi kubur tak ramai, tapi tak sembahyang tu penuh masjid dia pergi. Umum kat bangsa Sarawak saja. Tapi nasib bila kena kita. Tapi tak ada kalimah baqa, Allah baqa Allah, tak ada. Sebab Allah tidak ada bersifat dengan mati. Makhluk dia mati. Pokok pun mati, siapa tak ada umum, tapi nampak kuning ni. Batu memang mati dah. Kan? Dia nak cerita bagi yang mana bernyawa ni, itulah dia punya beza dia kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tapi pada saya lah, bila saya tengok perjalanan hidup kita ni, satu peningkatan umur kita, walaupun kita mempunyai satu kitaran hidup yang siapa waktu hidup dia tidak ambil kesempatan untuk buat yang terbaik untuk diri dia, masyarakat dia dan agama dia, maka dia akan rugi tau. Sebab waktu yang berjalan, satunya tak boleh patah balik. Yang keduanya, bila sampai ke satu tahap dah kita kata umur senja, ataupun yang katanya kita dekat nak kembali ke rahmatullah, kan? Dalam suasana macam tu, masyarakat akan nilai kita. Kita tak tahu apa dah, kadang-kadang kita dah koma tak tahu apa dah. Bila masyarakat nilai kita, masyarakat akan sebut, bukan kita minta sebut, masyarakat akan sebut, okey, dia ni waktu dia sihat dulu, waktu dia kuat dulu, macam mana? Kalau elok lah, kalau tak elok lah. Maknanya sekarang ni, biasanya orang yang dekat dengan masyarakat, banyak buat kebajikan pada masyarakat, banyak bantu buat kebajikannya, orang kata ta'awun pada masyarakat ni, orang disayangi oleh masyarakat, dan apa yang dia dapat, dia akan dapat doa-doa percuma daripada masyarakat. Doa-doa percuma pada masyarakat. Setiap kata-kata yang baik pula pada masyarakat tu semua jadi doa. Okey. Kita nak minta lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ni bagilah tempat yang baik dia, Allah Ta'ala ampunlah dosa dia. Tapi kalau kita duduk atas dunia ni, pertamanya kita dah jadi huru-hara, nyusah orang, nyusah masyarakat, jadi masalah pada masyarakat, tak ada semangat apa pun yang baik kita buat, maka kita tengok bagaimana akhir kita. Atas dunia lagi, Allah Ta'ala dah caci kita. Manusia caci kita kan. Sekurang-kurangnya macam ni lah. Lah ni, sepanjang hidupku, apa sumbangan aku pada agama? Fikir tu je. Kita tak mampu buat semua. Saya dengan cara saya macam ni ya. Ada sikit saya kongsi sikit, ada banyak saya kongsi banyak, kan? Okey, nak tolong sedekah banyak-banyak, orang kata macam 7 tahun tak ada tu. Okey, baik. Tapi mungkin inilah saya punya sumbangan saya untuk agama, kembangkan agama ikut kepada Nabi. Tuan-tuan dan puan yang tak boleh buat macam kami, tolong hadir mengaji, kira bagus dah. Satu bagus sebagai satu sokongan, tambah ilmu, menunaikan kewajipan dalam masa yang sama. Okey, buat satu benda lain yang ada keuntungannya pada agama. Ajak orang mengaji, ajak orang pergi mengaji majlis Quran, jumpa orang buat tak elok, larang, nasihat. Tu kerja sumbangan agama tu.
Benda tu kadang-kadang bukan hari-hari kita jumpa. Sekali-sekala, tapi ada sumbangan kita. Sekurang-kurangnya ketika mana habis pusingan hidup ni, zaman kita hidup ni, tu dia. Buka amalan kita tak masuk macam buka akaun. Tengok-tengok masuk 15 bulan masuk. 16 bulan masuk. Ni pasal apa ni? Oh, budak ni duk ajak orang lain mengaji pula. Aku mengaji, aku ajak dia dulu. Masuk, tengok-tengok dalam buku saya masuk. Pasal apa? Oh, hak ngajak Pak Sid dulu orang duk amal lagi. Dah dia amal, dia cerita pula kat anak-anak bini dia, cerita pula kat suami dia. Suami dia pula amal pula. Dia panjang. Cuba bayangkan tengok zaman sahabat, zaman Rasulullah kan. Depa yang dah habis-habis umur tu tiada masa nak berlepak, tak ada masa nak seronok macam rabu, semuanya penuh dengan ibadat berbakti kepada Allahu Akbar. Siang dengan manusia, malam dengan Allah. Tak ada masa main. Jadi itulah yang kita nak jaga ni waktu kita ni. Sebab kita walaupun kita mengaji macam ni, tapi kita nak ambil juga ada punya pengajaran dia. Yang kelima, kaunuhu ta'ala sami'an. Artinya keadaannya yang mendengar, mustahil keadaannya yang tinggi. Ni bila nak cakap, nak bisik ke, banyak-banyak lah. Ataupun ada hati terdetik nak buat tak elok kat orang, ingat-ingat lah. Tapi kalau kata ada azan nak buat baik, yang tu banyak-banyakkan lah. Teruskanlah kalau ada azan nak buat baik ya. Sebab Allah Ta'ala mendengar bukan setakat di mulut kita, sampai apa yang berlaku dalam hati kita pun dia ada dengar. Kadang-kadang kan antara suami isteri adik-beradik kan, kadang-kadang berlaku satu lintasan yang kadang-kadang berasa seronok, kadang berasa tak seronok. Hak seorang lagi dia terasa. Kadang-kadang lah, macam tu. Allahu a'lam, tak tahulah. Yang keenam, kaunuhu ta'ala basiran. Artinya keadaannya yang melihat, mustahil keadaannya yang buta. Tapi saya sukalah kalau ayat yang macam ni kita letak kat pintu pagar, kat pintu rumah kan, supaya apa? Supaya Allah sentiasa melihat apa yang kamu kerjakan. Cantik ayat tu. Kat komputer pun tulislah kat situ tambahnya. Pasal apa? Sebab kalaulah ditakdirkan ada orang nak buat tak elok buat kat rumah kita kan, kecuali hak tak sekolah, hak tak sekolah tak erti baca habis. Kalau kata pandai baca, tengok-tengok buah lampu panjang, bawah tu tulis besar. Dia nak buka kunci, kecuali hati perut dia keras, tak tahu kan. Tengok-tengok tu, kalau pocong jumpa bismillah tak apa lagi lari kan. Orang jumpa bismillah tak lari, orang jahat. Dia tak lari. Bila tengok je ayat tu, sekurang-kurangnya teringat dia dengan Allah. Dia nak buat, tak buat tu cerita lain. Itu dakwah kita yang sedikit. Okey, itu satu masalah. Yang keduanya, ketika mana kita sedang bekerja, kadang-kadang my time, waktu penyegan. Dok sungguh. Dia cerita dia manusia gitu kan. Biasa kalau kita ada majikan buat kerja dengan orang, peluang nak curi tulang, nak culas memang ada. Pada bidang apa pun macam-macam ada. Kan? Macam-macam. Hak tugas rumah macam dia buat asalnya asal pahat tu tengah jalan dia pergi sampai setiap. Belum pahat tiap rumah lagi. Kan? Hak kaki menebas, duk asah parang menebas tu habis besar tentu lah. Tengok-tengok. Allah matahari pajak. Kita balik dulu lah. Dan berapa elah menebas. Yang cakap pejabat. Tengok. Ada 3 line taruh esok lah. 3 line lagi surat dah kena selesai, taruh esok lah. Sembang. Dia buat kerja lain. Baik. Dia tu jadi lambat lah. Baik. Jadi nak cerita bagi sini, dengan keadaan kita tulis Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kamu kerjakan, satu motivasi nasihat untuk diri kita sendiri kan. Termasuk juga depan cermin tempat kita solat ya. Orang lelaki tak apa buat solat kan? Orang apa solat tak? Solat juga kan. Kalau tak solat saat ni suami lari. Sebab tu tak kat cermin tu. Allah Ta'ala sedang melihat apa yang kamu kerjakan. Pasal apa? Sebab ketika mana kita bersolat, kita pakai, kita nak buat kemas, posen, nampak elok lah kan? Tentu nak jaga niat. Kalau malam-malam tak keluar mana, tak apa, untuk suami tu smart lah. Tapi kalau siang-siang nak pergi kenuri, pakai-pakai, aku ni ada niat nak menunjuk korang ni. Aku ada niat nak menunjuk korang dah ni. Keresang belah bawah kiri ni tak bisa beli lagi ni. Kawan-kawan nak tengok ni. Belah kiri dengan kanan, hari tu kau pakai sama, kan ni nak pakai tak sama. Sekali ada peluang dia tanya. Dia punya nawai tu nak pakai
Nak pakai tu. Bila nak pakai baju tu, ya Allah, aku pakai pakaian ni Allah untuk menutup aurat, mengelakkan aku daripada fitnah. Semoga engkau pelihara lah